Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi wa hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran, alhamdulillah. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala, kita dapat sambung pengajian kita, sambung lagi kitab Sabilal Muhtadin, bab haid, nifas dan istihadah. Alhamdulillah, ini adalah pengajian kitab dan dia adalah pengajian fardu ain. Masuk fardu ain, siapa yang tak belajar sedangkan dia perlu kepada ilmu tu, maka berdosa. Dosanya pula macam-macam jenis dosa dia. Ada dosa yang dilakukan ni banyak jenis. Ada dosa yang buat lepas tu berdosa, bila dia berhenti daripada buat dah tak berdosa. Itu kebanyakan. Kebanyakan pengetahuan atau ilmu. Kebanyakannya bila buat berdosa, berhenti tak berdosa. Maknanya dosa dah habis lah, dah berhenti buat. Takkan dah buat dosa, lepas tu tak buat pun berdosa juga. Berhentilah dosanya. Dia dah buat dosa, dia dah berhenti dosa tu kan. Buat daripada perkara tu. Kalau tu tak tutup aurat, ketika buka aurat tu berdosa. Bila dia dah balik rumah, tak berdosa. Esok tu dia keluar lagi, buka aurat, berdosa. Balik rumah, tak berdosa. Dia sentiasa macam tu. Kalau muda-muda dulu buka aurat, berdosa. Sekarang dah berumur, tutup aurat, tak berdosa. Kerana dosanya habis, bukan habis, berhenti apabila dia tak buat. Itu kebanyakan dosa. Tapi ada 3 dosa yang selagi tak tahu, selagi itu berdosa. Walaupun sampai mati sekalipun. Sampai mati. Yang pertama, dosa akidah. Tak kenal Tuhan pencipta, dosanya setiap saat. Kita punya kelas di masjid ni, hari Rabu minggu pertama, kita Aqidatun Najin. Berkaitan dengan mengenal Tuhan sendiri. Yang kita duk sembah tu. Itu kalau tak tahu ilmu tu dan tak belajar, berdosa setiap saat. Yang kedua, ilmu dalaman, ilmu tasawuf ataupun ilmu penjagaan hati. Macam ikhlas, lepas tu riak, takabur kena buang kan. Sifat-sifat mahmudah kena masuk dalam hati, mazmumah kena buang. Yang itu pun jika tak tahu, tak belajar, maka bersaranglah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela dalam hati, dosa setiap saat. Yang tu setiap saat. Dia tak sama macam dosa yang tadi tu. Dosa berzina, dosa minum arak, dosa dedah aurat, dosa-dosa mengumpat yang tadi tu. Itu tak setiap saat. Dia berhenti, habislah dosa dia, stop lah. Yang 3. Yang satu lagi, yang ketiga, dia panggil ilmu hal. Dosa juga. Ilmu hal ni ilmu yang sentiasa dia nak amal. Ilmu hal, sentiasa nak amal. Contohnya kalau dia sentiasa nak semayang, memang orang tu pun sentiasa kena semayang. Jadi oleh kerana dia sentiasa nak semayang, maka dia kena ada ilmu semayang, ilmu syarat rukun. Kalau tidak berdosa, sama juga. Dia panggil ilmu hal. Antara ilmu hal adalah ilmu haid. Sebab benda tu sentiasa ada. Dan kadang-kadang untuk diri sendiri, kadang-kadang untuk orang lain. Maka siapa yang tak belajar, berdosa lah. Setiap. Jadi ilmu yang kita nak mengaji ni, yang kita dah mengaji pun, yang kita akan sambung hari ni ada ilmu hal, dia panggil ilmu yang mana jika tak belajar, berdosa setiap saat. Setiap saat, sehingga dia belajar je barulah dosanya berhenti. Tu penting tu ilmu ni. Jadi bila ilmu ni ilmu hal, ilmu yang besar, maka syaitan akan datang kacau.
Kalau sembahyang, setan tak datang kacau dah pun. Tak, setan sekarang ni dia tak kacau dah orang sembahyang, orang puasa tak kacau. Sebab apa? Dia serah kat nafsu kita je, kita dah kalah dah. Serah kat diri kita sendiri je, nafsu kita yang duduk kat dalam ni. Kita dah kalah dengan nafsu. Tapi kalau apa nak bangun subuh sembahyang ke tidak? Tak payah, setan tak payah peduli dah. Nafsu kita pun kita kalah. Apabila duk tarik selimut, hujan-hujan pula ni. Allah. Tak boleh kalah. Dengan nafsu je kita kalah. Jadi setan tak payah, relax. Sebab anak didik dia ada dalam diri dah. Tapi kalau ilmu yang hal ni ataupun ilmu yang berdosa setiap saat ni, itu setan akan kacau. Contohnya hari ni. Ilmu hari ni. Contoh ilmu akidah dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang kata yang berdosa setiap saat selagi tak belajar tu. Ilmu hal. Ilmu ni setan akan kacau. Dia pandai-pandai dia buat macam-macam. Macam-macam masalah dia akan buat. Sakit kepala lah, ada masalah lah, nak pergi hujan lah, takut basah-basah, takut pening kepala lah. Ada aja. Tiba-tiba gosok-gosok tudung berkedut balik. Gosok berkedut balik. Tak boleh, orang perempuan berkedut tak boleh keluar. Contoh kalau jenis-jenis macam tu. Ada je masalah dia. Ada je. Tiba-tiba ada orang ajak pergi tempat lain lah. Yang mana tempat lain tu macam pergi, jarang-jarang boleh pergi ke mana-mana lah kan. Contoh, jom kita pergi pasar. Hari ni lah nak ajak pergi pasar, yang hari ada pengaji. Kenapa? Semua tu syaitan punya kerja tu. Syaitan punya kerja. Malah kadang-kadang yang kadang-kadang dia nak pergi pun majlis ilmu juga. Nak pergi juga majlis tazkirah, majlis senang cerita, nak pergi masjid juga. Bukan nak pergi disko, nak pergi masjid juga. Syaitan suruh juga. Halakan, seronokkan, suruh pergi masjid yang mana ilmu yang dia ajar situ bukan ilmu fardu ain, mungkin fardu kifayah. Mungkin berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan tafsir. Itu bukan fardu ain. Belajar baguslah. Jadi ada dua ni, nak pilih mana? Syaitan akan gerakkan, sana lah ramai, lagi best. Kat sana pula, juga boleh takat gambar, boleh selfie nanti dengan ustazah tu masuk TV. Contohnya. Dalam masa yang sama, ada majlis ilmu fardu ain. Dia akan hala ke situ. Dia akan hala. Akhir sekali sampai ketua. Sampai ketua tak belajar. Sebab, tadilah. Sebab bila dah ponteng-ponteng kelas, pastinya tak boleh nak faham bila habis. Contohnya, saya mengajar di Salahuddin Al-Ayyubi dah 2 tahun. Lebih kurang 20 kali. Lebih kurang. Mungkin lebih sikit. 20 kali. Selama 2 tahun. Semalam ataupun minggu lepas, semalam dan akan datang khulasah ataupun kesimpulan daripada semua yang penat-penat belajar 2 tahun. Penat, terpaksa berkorban macam-macam untuk sampai 2 tahun. Jika tak pernah ponteng dalam masa 3 kali ni, dalam masa yang terdekat ni, termasuk semalam, dia akan rasa sangat nikmat bila dapat faham perkara ni. Tapi orang yang datang, dia rasa biasa je. Semalam punya pengajian. Semalam siapa yang ada, saya tak ada kot. Semalam punya pengajian. Allah, itu adalah khulasah atau kesimpulan daripada pengorbanan dia selama ni. Dapat Allah seronok. Saya cerita, ada seorang tu dekat Selangor, dia kata macam nak buat kenduri je. Lepas faham tu, rasa nak buat macam kenduri. Bersyukur, kenduri kesyukuran. Sebab apa? Allah macam ni rupanya. Allah tak sia-sia penat lelah dia selama 2 tahun. Itu kalau tak ponteng. Kalau ponteng tak rasa apa pun, bukannya faham pun. Sebab dah tak faham yang lepas, pelajaran seterusnya tak faham. Tapi sabar lagi. Sebab belajar, sabarlah. Pelajaran seterusnya tak faham lagi sebab dah ponteng 2-3 kelas. Tapi sabar sampai 2 tahun sabar. Lepas tu bila sampai kepada kesimpulan, tengok, biasa je. Tak rasa apa pun. Sebab apa? Tak faham pun. Atau faham sikit-sikit aja. Sebab tu dia tak terasa macam nak buat kenduri. Kalau faham sungguh, rasa nak melompat. Tapi nak faham yang tu, dia kena lalu 2 tahun. 2 tahun. Itu pun kalau sebulan sekali, maknanya, boleh 2 tahun? Tak boleh. Kalau sebulan sekali, setahun berapa kali? 12? Tak. Cakap je 12. Takkan raya ada bulan Ramadan? Cuti puasa. Lepas tu bulan Syawal raya. Mana 10 kali. Lepas tu ada masalah-masalah, kadang-kadang masjid ada buat program apa, kadang batal. Kalau tak batal pun ada 10 kali je. Kadang-kadang ustaz tu demam. Takkan ustaz sihat aja. Bila demam ke ada masalah tak boleh datang, 9 kali. 9 kali setahun. Sekali belajar sejam Sejam 9 kali. 9 jam setahun. Mana nak faham? Buat daurah pun makan masa 15 jam 2 hari. Itulah sikit mukadimah. Kita
Masih lagi duduk dalam pendahuluan, masih lagi kalau kitab saya ni masih lagi duduk muka surat yang pertama lagi, yang saya tak habis-habis lagi walaupun kita dah berkali-kali dah. Kalau yang Rumi tu, yang Jawi tu duduk dekat tu 1 2 3 4 5 6 7 daripada bawah. Yang muka surat 135 tu 1 2 3 4 5 6 7 dan sebanyak-banyak masa haid itu. Kalau yang Rumi muka surat sebelah, bunyi je sebelah, tapi kita mula muka surat 9. Bukan muka surat pertama. Muka surat pertama ada apa? Oh, bijak. Oh, duster. Bijak ke duster dah. Kita bukan belajar daripada muka surat pertama. Muka surat pertama apa? Panduan wanita dinukil dari kitab Sabilal Muhtadin. Yang kedua, hak cipta terpelihara, tak nak baca juga. Muka surat ketiga, isi kandungan. Keempat, isi kandungan lagi. Kelima, isi kandungan lagi. Keenam, antara kitab-kitab Jawi yang saya rumikan, kata Ustaz Raub. Yang ke-8, panduan wanita. Tak ada lagi. Yang ke-9 baru masuk. Iaitu pun kat depan tu, mukadimah Alhamdulillahillazi hadana. Tak, itu bukan bab haid. Masuk babul istihadah ni, separuh muka je muka surat ke-9. Dan lepas tu, muka surat ke-10 habis, muka surat sebelah baru masuk. Yang bawah tu, tempoh sebanyak-banyak haid. Padahal rasanya dah banyak kali, 5 kali ada. 5 kali dah kot. Dah 5 kali. Baru sini. Percaya tak? Habis ni, kalau betul-betul nak habis. Kalau tebal macam ni, makan masa 6 tahun. Baru tahulah, iyalah. Ini pun nasib baik COVID. Bolehlah kita seminggu sekali. Tak COVID, yang ni, sekarang ni, mungkin lepas raya haji mau masuk ni. Jika tak COVID, maksudnya sebulan sekali. Lepas raya haji, baru masuk tempoh sebanyak-banyak haid. Jadi COVID ni adalah juga hikmahnya. Jadi doa-doa lah COVID ni terus ke macam mana? Tak stop jugalah. Pilih Kalau stop sebulan sekali. Kalau COVID ada, saya tak balik. Maknanya sebulan banyak kali mana pun selagi ada kosong, okey. Sekarang suka hati nak doa yang mana satu. Saja. Baik. Tapi ada di kelas talaki, saya ada talaki malam-malam di Salahuddin Al-Ayyubi malam pukul 10 malam sampai pukul 11.30 12 ada talaki. Ada 2-3 orang yang belajar kat situ, dia doa terus COVID sampai 3 tahun lagi kata. Sebab dia nak banyak gini. Ada dia macam tu. Sebab dia dah rasa dah belajar kitab ni Allah seronoknya, manisnya belajar kitab. Dengan ceramah sedap juga, tapi sekadar seronok, semangat macam tu je. Belajar kitab, ya Allah, nikmatnya ketagih. Jadi dia doakan 3 tahun lagi, dia kata, supaya sempat habis kitab. Kat sini terpulang terpulang lah. Baik, tempoh sebanyak-banyak haid. Kita bahas sebelum ni, permulaan haid dah selesai, sekurang-kurang masa haid juga dah selesai. Sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Dan jika ianya berhubung, maka 24 jam lah. Jika ia tak berhubung, ada tak ada, maka dicampurkan jam masa yang keluar selama 15 hari, campur. Jika lebih 24 jam, ia adalah haid. Jika tak sampai 24 jam dalam masa 15 hari itu, dia adalah istihadah. Secara inilah. Dan di antara berputus-putus tu, yang ada tak ada tu, ketika tak ada tu wajib mandi. Kalau jika dah haid, dan wajib sembahyang. Keluar balik, stop balik. Stop sembahyang dan mandinya tak sah, sembahyangnya tak sah, puasanya tak sah. Kalau sempatlah buat perkara tu. Keluar balik, tak boleh sembahyang. Tak ada balik, mandi balik dan seterusnya. Itu pelajaran lepas. Kita masuk tempoh sebanyak-banyak haid. Ini senang aja sebenarnya, kita dah sebut dah sebelum ni. Yang ketiga, kata muallif, kata pengarang, dan sebanyak-banyak masa haid itu 15 hari 15 malam. Okey, makna 15 malam, jika kita kata sekurang-kurang haid adalah 24 jam ataupun sekurang-kurang haid adalah sehari semalam, yang lebih tepat adalah 24 jam. Macam tu juga tempoh sebanyak-banyak haid. Tempoh sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam, tapi yang lebih tepatnya adalah 360 jam. Mana dapat 360 jam? Kalilah 24 kali 15, sama je. Kalau kata 15 hari 15 malam, dia ada sedikit masalah. Jika kita tak pick up ataupun bukan cikgu matematik, dia masalah sikit. Jika pakai hari, yang slow bab matematik dulu, masa cikgu mengajar tidur, masa cikgu mengajar ponteng, yang tu dia ada masalah sikit dalam nak menentukan sebanyak-banyak ni, sebab dia tertukar. Jadi yang paling cantik 360 jam. Kenapa saya berkata macam tu? Cuba kita fikir, kalau dia datang 1 hari bulan, datang haid 1 hari bulan, maknanya 15 hari 15 hari bulan kan? Kan ke tak?
Nampak? Cikgu matematik je yang pick up tup terus. Itu pun cikgu matematik yang ajar, yang sedang mengajar. Yang dah pencen 10 tahun pun dia akan jam juga. Kalau 1 hari bulan keluar haid, maknanya kalau maksimum haid 15 hari, maknanya 15 hari bulan kan? Nampak? Saya suka tu. Orang lama ni, walaupun nampak macam tak berapa, macam Allah, macam budak tadika, kira pakai jari, sebenarnya itulah yang paling tepat. Kira satu-satu adalah yang paling tepat berbanding dengan konon-konon nak congak, akhir sekali salah. Saya selalu kalau kata, saya akan congak satu-satu. Dia dah tahu dah jawapan. Tahu jawapan rupanya salah. Salah tu salah sehari je. Dia salah sehari je. Dia salah apa? Salah ambil. Kalau kita kata 1 hari bulan Disember keluar dah haid, betul tak ni? 15 hari bulan Disember haidnya 15 hari. Tak boleh jawab lagi, nampak? Tak berani kena jawab. Jadi maknanya 15 hari tu berapa hari bulan? 16. Bunyi 16 hari bulan tapi sebenarnya baru 15 hari. Tu kata tu kena kira dengan tangan tu. Macam budak-budak pun tak apalah. Lah daripada kata dah 1 hari bulan keluar haid, 15 hari bulan, maknanya cukuplah 15 hari. Salah. Jadi kalau ikut jam senang aja. Kalau ikut jam lagi susah, bukan kena pakai jari, kena pakai kalkulator. 24 tambah 24 tambah 24. Kalau tak ada kerja buatlah macam tu. Cuma nak beritahu, itu kebanyakan orang silap, iaitu apabila dia main mencongak-congak. Konon-konon pandai lah. Akhir sekali salah. Kalau dia keluar 1 hari bulan, 15 hari bulan baru 14 hari. 16 hari bulan baru 15 hari. Itu pun tengok juga pukul berapa dia keluar 1 hari bulan tu. Kalau pukul 5 petang, makna 5 petang 16 hari bulan. Bukan 5 petang 15 hari bulan. Tidak. Yang itu kena faham betul-betul. Jadi yang paling tepat adalah 360 jam. Yang paling tepat dan paling mudah untuk dibuat kiraan, dan bila kira macam tu, kiraannya akan tepat. Maka iaitu bukan haid. Apa pula ini? Salah baca pula. Dan jika tiada berhubung sekalipun, tiada berhubung sekalipun, dia adalah haid juga. Macam mana tak berhubung? Kita ambil contoh yang paling mudah. Saya pernah sebut sekali sebelum ni. Keluar, katalah 15 hari kan. Kita jangan ambil sampai 15. Kita ambil 10 hari lah keluar. Haid lah 10 hari. Sebab 10 hari keluar, terus. Dia kata walaupun dan jika tiada berhubung ia sekalipun, tak bersambung pun, dia adalah haid juga. Maksudnya darah ada, lepas tu tak ada kejap, ada balik. Yang tak ada tu haid juga. Sebab dia seolah-olah macam lambat sikit nak keluar. Kuantiti kadar yang ada tu tak membolehkan dia untuk mengalir keluar. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, sebab kesihatan, sebab fizikal dan sebagainya, sumbat ke apa ke tak kisah lah. Macam mana pun menyebabkan dia berhenti sekejap, lepas tu keluar balik. Jadi sebelum ni kita dah bincang, saya sebut sekali lagi, yang orang boleh terima bila dia berhenti 1 minit. Semua orang boleh terima yang 1 minit itu adalah haid juga, sebab dia tak sempat nak keluar je, sikit sangat waktu tu. Contoh kan, setelah 9 hari, setelah 8 hari dia keluar darah 10 hari ni. Setelah 8 hari kemudian dia cek ada. Ambil kapas cek ada. Sikit. Tapi adalah. Sikit ke banyak dah sebut sebelum ni. Tidak menjadi faktor untuk menentukan ianya haid ataupun tidak. Sikit atau banyak. Sikit tu maksud kuantiti tu. Banyak ada haid. Sikit je ada. Sikit tu maksud kalau cek baru ada. Tak mengalir pun. Tetap namanya haid juga. Kalau banyak tak payah cek, memang mengalir. Nama haid juga. Jadi banyaknya dia dan sikitnya dia tak mempengaruhi hukum haid ataupun tidak. Banyak pun haid, sikit pun haid. Dia bukan kata banyak haid tapi yang ni sikit, tak keluar pun, cek baru ada. Dia bukan haid. Tidak. Dia tak kira banyak sikit. Janji ada, dia haid. Jadi banyak atau sikit tidak mempengaruhi hukum haid itu. Sikit tu maksud ada tapi tak keluar lah. Sikit lah maksudnya. Okey. Jadi pada hari ke-8 tu, dia cek ada sikit. Okey. Lepas tu dia tak puas hati. Dia ambil kapas, dia cek tak ada. Maknanya tak ada lah. Dia pun tunggu sekejap. 1 minit dia tunggu. Dia cek ada balik. Soalannya, masa dia cek mula-mula tadi tak ada, ada. Maknanya ada lah. Walaupun sekadar tanda. Habis. Kemudian dia cek sekali lagi, tak ada. Maknanya tak ada lah. Kemudian dia saja tunggu dulu sambil-sambil gosok gigi 1 minit 2 minit ke. Lepas tu dah siap dah. Dia nak tak puas hati, cek sekali lagi. Ada. Okey. Yang tak ada tu boleh terima tak kata dia haid juga? Yang tak ada 1 minit 2 minit. Ya, boleh terima.
Sebab ramai orang boleh terima sebab sekejap sangat. Kalau tak ada tu 10 minit. Setelah 10 minit baru dia check ada balik. Boleh terima tak 10 minit tu haid juga? Yang tak ada tu. Boleh terima. Kalau sejam, tak ada sejam. Lepas sejam baru ada balik. Boleh terima tak sejam tu haid juga? Sebab dia lambat sikit nak keluar. Macam 8 hari tu dah. 8 hari. Lepas tu sejam tak ada. Lepas tu ada balik. Sejam yang tak ada. Boleh terima tak kalau kata yang tak ada tu haid juga? Boleh terima. Kalau sehari, itu dah mulai macam dah pun. Rasa macam, macam lama sangat. Tak, boleh terima juga. 1 saat ke, 1 minit ke, 10 minit ke, 1 hari ke yang tak ada tu, lepas tu ada balik, boleh terima juga. Kalau 10 hari, boleh terima tak? Lamanya? Tidak. Boleh terima juga. Yang 10 hari, taklah, dengan syarat dalam 15 hari lah. Saya nak beritahu je, macam tu. Dengan syarat dalam 15 hari lagi. Jadi nak beritahu, sama ada dia tak ada tu 1 minit, tak ada tu 10 minit, tak ada tu 10 hari sekalipun, malah tak ada tu 14 hari sekalipun, tetap dia adalah haid juga jika tak lebih 15 hari. Itulah yang penting tu. Itu pun dah bahas sebelum ni. Jadi 8 hari ada, lepas tu dia check, kemudian tak ada, hari ke-9 tak ada, hari ke-10 ada balik. Maka haidnya 10 hari. Termasuklah hari kering tu. Itu kita dah bahas sebelum ni. Jadi disebut di sini, jika tiada berhubung sekalipun, maknanya yang maksud dia nak bagi tahu kat sini, yang kering tu, yang tak ada darah tu juga adalah dihukum haid. Kalau nak kata haid pelik juga, sebab tak ada darah, nak kata haid macam mana? Ada guna istilah dihukum haid. Ataupun cakap haid terus pun lagi senang. Haid apa tak ada darah? Ya, kadang-kadang tak ada darah pun haid. Iaitu tak ada darah di antara 2 darah yang mana tak lebih 15 hari. Itu kalau datang 2 minggu lepas, yang ni terus laju je masuk. Tak datang minggu lepas, yang ni susah sikit, lambat sikit dia nak pergi. Okey. Itu tempoh sebanyak-banyak haid. Carta ni saya tak baca, saya tak tahu, saya jarang baca carta sebab ini bukan kita asal. Kita asal kita macam ni. Tak ada carta. Yang ini siapa buat? Tu, carta tu. Yang Rumi ni memang sebiji-sebiji macam dalam ni. Jadi sebab tu saya baca. Yang carta tu, yang ada 1 2 3 17 tu, ni. Pengalih jawi kepada Rumi oleh Muhammad Yunus bin Minhad, disemak dan disusun semula oleh Muhammad Rauf bin Minhad, adik-beradik ni. Ustaz Rauf dengan Ustaz Yunus Melaka. Dia yang buat carta. Jadi saya mengaji dulu, tak ada carta-carta, jadi saya tak bacalah. Itulah. Sebab yang kita nak ambil Rumi aja. Tapi kalau nak baca carta tu, bacalah. Tak ada masalah. Kalau boleh faham dengan carta tu pun okey. Carta pun okey. Tapi tu bukan kita asal ya. Kita asal yang hanya tulisan sahaja. Kemudian kita masuk yang seterusnya. Tempoh kebiasaan haid. Dan ghalib masa haid itu 6 atau 7 hari. Bermula sekalian itu sabit ia dengan periksa Imam kita Syafi'i. 7 kat bawah tu periksa istiqra' pemerhatian. Tu masuk periksa. Jadi tempoh kebiasaan haid, ghalibnya haid ni, kebiasaannya haid ni, orang Melayu panggil adatnya haid ni 6 atau 7 hari. Yang mana 6-7 hari itu bukan yang mana bukan 6-7 hari je, yang mana sekurang-kurang haid 24 jam sehari semalam, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam ataupun 360 jam. Tempoh kebiasaan haid adalah 6 atau 7 hari. Semua tadi tu sabit, semua tadi tu dapat daripada ayat Quran? Tidak. Dapat daripada hadis? Tidak. Dapat daripada apa? Daripada kajian Imam Syafi'i. Itu maksud sabit. Kajian Imam Syafi'i. Ataupun istiqra', pemerhatian. Kajian lah tu. Kajian Imam Syafi'i. Bukannya ada dalam Quran, bukannya ada dalam hadis. Tak ada. Tapi pemerhatian, campur sikit ayat Quran yang umum, campur hadis-hadis yang umum, campur, dapatlah semua tadi tu. Pemerhatian tadi tu dapat. Oleh kerana dia tak ada qat'i, tak ada nas dalam hadis dan dalam Quran, maka pastinya akan berlaku khilaf. Berbezalah. Imam Malik kata lain, Imam Hanafi kata 10 hari maksimum. Sebab apa jadi 10 hari? Dua-dua betul? Ya, dua-dua betul. Tapi kita amal yang kita belajar 15 hari. Habis Imam Hanafi, kenapa Imam Hanafi kata 10? Sebab tak ada. Kalau Nabi kata haid maksimum 15 hari, settle masalah. Takkan ada khilaf. Sebab Nabi tak cakap secara macam tu. Kalau cakap pun ada 2-3 hadis yang bertentangan. Ada kata 15, ada kata 10, ada kata 12. Maka bertentangan, tak boleh nak ambil satu hukum. Maka dia akan berlaku khilaf. Jadi yang mazhab lain, biar tak apalah. Sebab tu hati-hati kalau nak belajar dalam masalah ni.
orang yang mengajar pastikan bermazhab Syafi'i dulu. Kalau tidak, dia akan berbeza dengan kita belajar hari ini. Bukan kata salah, boleh belajar, tapi pastikan dulu, oh ini mazhab Hanafi. Jadi tak heranlah jika tak sama dengan yang kita duk belajar. Jadi kadang-kadang ustazah kita ni belajar luar negara. Bila balik luar negara, ilmu yang dia belajar tu pun luar negara dan mazhab negara tu. Kalau Azhar tak apa, dia ada memang 4 mazhab kat situ. Dia nak masuk Azhar tu, dia tanya dulu, mazhab apa? Mazhab Syafi'i? Sana kelas sana. Sana jangan masuk. Jangan main kat sana. Sana mazhab Hanafi. Dia siap-siap. Tapi ada tempat yang dia tak ada. Masuk aja. Kemudian pensyarah dia ke, dia belajar di situ ke, ustazah di situ ke, ajar mazhab tu lah. Maliki lah. Hanafi lah. Dia datang, asal lain. Saya belajar dulu lain dekat Timur Tengah. Memang mazhab lain. Mazhab lain lah. Lain pun sikit aja. Lain tu dalam 30% je perbezaan tu. 70% sama. 70% sama. Dia biasa kalau khilaf ni sikit-sikit aja. Okey, habis. Tempoh kebiasaan. Cuma untuk peringatan, kalau saya tak akan baca, tak akan ambil tempoh kebiasaan ni sebagai maklumat pun tak nak ambil. Sebab tempoh kebiasaan ni tidak mempengaruhi pun penentuan hukum tu nanti. Tak pun. Tidak. Maksudnya haid berapa? Haid 6 hari. Kenapa? Kebiasaannya 6 hari. Tidak. Tak diambil. Jadi 6-7 hari ni sekadar nak bagi tahu je. Langsung tak guna untuk hukum. Okey, minimum 24 jam. Guna tak untuk hukum? Gunalah nanti. Maksimum 15 hari. Guna. Ghalib kebiasaan 6 atau 7 hari. Guna tak? Tak guna. Tak guna langsung untuk hukum. Jadi kenapa tulis? Saja nak bagi tahu. Malah 6 atau 7 hari ni dia bergantung kepada iklim, bergantung kepada pemakanan. Dia bukan mesti 6-7 hari. Tidak. Ada bangsa yang bangsa tu dia duduk di Norway, bangsa Norway tu. Bangsa belah-belah Scotland, Scotland Allah nak sebut tak kerti. Skandinavia. Itu kan? Negara-negara tu yang mana sejuk dia panjang. Sejuk lah, tempat sejuk. Malam dia panjang. Malam dia panjang. Tapi ada tempat kadang-kadang siang tu yang panjang. Tengoklah, bergantung lah, tak kisahlah itu. Dan kita tahu tempat tu tempat sejuk. Bila tempat tu tempat sejuk, bila dibuat kajian, bangsa mereka haidnya lama. Dalam 12, 13, 14 hari. Ada sampai 15 hari. Pergi dekat tempat-tempat padang pasir. Tempat-tempat padang pasir ni, haidnya 2 hari, 3 hari. 2 hari, 3 hari. Kadang-kadang sehari setengah. Maka ulama buat kajian, dia mengatakan haid tu dia iklim mempengaruhi haid. Kalau tempat tu tempat panas, dia akan kurang. Tempat tu tempat sejuk, dia akan lebih. Kita iklim khatulistiwa, panas dan lembap. Dekat Mekah panas dan kering. Dekat Malaysia khatulistiwa, panas dan lembap. Panas tapi lembap. Jadi bila panas dan lembap 6-7 hari. Panas dan kering 2 hari, 3 hari. Sejuk dan lembap. Sejuk dan lembap 14 hari. Ini sekadar nak bagi tahu aja. Jadi itu mempengaruhi, dan juga mempengaruhi jika makan. Banyak makan apa-apa, makan makanan kacang ke apa, dia akan mempengaruhi. Jadi lambat ke, jadi sikit ke, jadi apa dan sebagainya, mempengaruhi. Makan yang asid-asid mempengaruhi, dia jadi banyak. Makan yang tak berasid, dia jadi sikit tu 2-3 hari. Jadi nak bagi tahu pemakanan juga mempengaruhi. Iklim juga mempengaruhi. Ni, gaya hidup mempengaruhi. Gaya hidup. Maksudnya dia jenis aktif. Sikit-sikit naik basikal, sikit-sikit naik basikal, sikit-sikit naik basikal. Naik basikal kat rumah. Bukan naik basikal yang berjalan tu, basikal yang gatih tak berjalan tu. Kejap berlari pun sama, berlari lagi tak berjalan tu. Dalam rumah je berlari, depan tu cermin. Lepas tu kejap itulah apa joget pula dia panggil apa, yang zumba itulah, tapi semua kat rumah. Kejap itu aktifnya dia. Maka darahnya akan mempengaruhi. Banyak atau sikit akan mempengaruhi. Biasanya bila dia macam tu, darah tu dia akan keluar lebih sikit. Ada yang duduk dia tak pergi masak apa, slow motion je masak. Darahnya mempengaruhi. Sebab dia tak aktif, tak keluar peluh dan sebagainya. Nak bagi tahu,
Kesihatan juga mempengaruhi. Kadang-kadang penyakit juga mempengaruhi. Penyakit dia ada penyakit sesuatu, maka menyebabkan darah tu jadi kurang atau jadi lebih, mempengaruhi. Jadi kita nak bagi tahu kat sini, yang 6-7 hari ni tak kira pun saja nak bagi tahu, kerana 6-7 hari ni sekadar umum. Sebenarnya gaya hidup semua mempengaruhi berapa hari itu. Yang macam mana pun tetap tak boleh lebih 15 hari juga, kan? Yang macam mana pun mesti kena lebih 24 jam kalau nak jadi haid. Cuma dia juga mempengaruhi. Kadang-kadang tension, emosi mempengaruhi. Emosi mempengaruhi perjalanan darah. Ya, ini banyak terbukti. Kalau dia tension, banyak sangat kerja ke, banyak ke apa ke, darah dia akan lebih keluar. Jika dia tenang je hidup, darah dia normal keluar. Kalau serabut je hidup dia, kerja banyak, nak kena kerja, lepas tu perempuan lah ni, kerja banyak, lepas tu balik-balik laki buat hal pula. Laki macam-macam buat hal, kejap tak ada, kejap minum dengan kawan-kawan, lepas tu balik duduk kejap pergi mancing pula. Allah, lepas tu esok pun pergi naik basikal. Bila awak ni ada di rumah ni, cakap kat lelaki dia, dah lah saya banyak kerja ni, nak kena sign, kalau cikgu lah nak kena right ni, dah lah awak tak ada kat rumah. Lepas tu anak pula kecil-kecil lagi, dia buat sepak, tension, dia akan mempengaruhi darah akan lebih banyak. Tapi kalau hidup dia relax, tenang je, 6 hari 7 hari. Contohlah, saya nak bagi tahu, bagi contoh yang kelakar tadi, bukan nak bagi kelakar sangat pun, nak bagi tahu dia mempengaruhi. Jadi oleh kerana tu 6-7 hari ni tak apa pun, tak nak ambil tahu pun boleh. Sebab dia berbeza. Orang yang banyak makan kari berbeza dengan banyak makan sambal belacan. Beza. Banyak makan kari dia kurang. Sebab kari tu panas. Dia kurang, akan jadi kurang sikit haid. Kalau biasa 6-7, kalau dia banyak makan kari jadi 3-4 macam tu. Kalau makan durian pun sama, yang panas. Sebab tu kalau ingat tok nenek kita, bila waktu pantang, dia akan kata apa? Jangan makan yang sejuk-sejuk. Kenapa? Kalau makan yang sejuk-sejuk, nifas dia samalah haid dengan nifas. Nifas dia akan panjang sampai 50-60 hari. Tapi kalau makan yang panas-panas, silap-silap belah-belah hari je dah berhenti. Tu antaranya makan makanan panas dari segi asap, maksudnya panas, ataupun panas dari segi sifat. Dia tu sejuk tapi sayur jenis panas. Kan ada sayur panas, sayur sejuk kan? Macam kubis sejuk, kan? Sawi panas. Saya tak ingat dah. Dia ada dia punya sifat dia. Orang tua tahulah. Nak makan ni je. Ni jangan. Labu jangan. Labu tu sejuk. Jangan. Kenapa? Sejuk. Bukan jangan makan labu. Lalu tepi labu pun jangan. Sampai nak bagi tahu apa? Saja nak bagi tahu apa? Apa pentingnya, mustahaknya. Kalau labu, letak labu jauh-jauh. Lalu pun jangan. Jangan bagi kena angin labu tu. Sampai macam tu sekali. Kalau tengok labu tu, laksa. Boleh? Masa pantang. Jangan makan laksa. Sebut laksa pun jangan. Nak sebut laksa nanti. Contoh saya nak bagi tahu penekanan yang diberikan oleh tok-tok nenek kita dulu. Kenapa? Sebab nak bagi tahu ada makanan unsur sejuk dan unsur panas. Unsur panas silakan makan. Ladi hitam. Panas kan tu? Sebab tu ladi hitam boleh apa? Boleh alau hantu kalau orang kena rasuk. Keluar kau. Kan pakai tu? Aku tahu asal usulmu. Keluar kau. Kan dia pakai tu. Dia takut sebab unsur panas. Dia duduk dalam badan orang tu. Dia pegang dekat ibu jari kaki je. Kenapa? Menggelupur. Jin dalam tu menggelupur. Unsur panas. Unsur panas. Jadi maknanya unsur panas ni dia ada mempengaruhi. Itu tok-tok nenek kita je. Doktor tak terima benda tu. Doktor kata makan aja semua. Ayam. Makan aja. Apa ni? Lembu. Makan. Kambing. Makan aja. Mana ada pantang-pantang. Tu doktor. Tu dia punya pasal lah. Saya nak cerita dua ni. Dua keadaan. Okey, habis kat situ. Kemudian kita sambung lagi. Tempoh sekurang-kurang masa suci antara dua haid. Jadi ada pertama sekurang-kurang haid. Yang kedua sebanyak-banyak haid. Dah settle dah. Yang ni haid kat tengah dia tu minimum berapa hari kering, suci. Okey. Dan sekurang-kurang masa suci di antara dua haid itu 15 hari 15 malam. Sama macam tadi, kena kira jam, 360 jam, itu yang tepat. Jika tidak, dia salah. Dan sama macam tadi, untuk kira di antara haid dan haid, minimum paling kurang suci sekurang-kurang 15 hari, jangan main congak-congak. Kalau main congak-congak, silap-silap salah juga. Contoh samalah juga, dia datang 6 hari, kan, 6 hari, lepas tu dia suci 15 hari. Lepas tu dia datang balik 6 hari.
Okey. Maknanya 6 hari yang pertama adalah haid, 6 hari yang kedua adalah haid juga pada kitaran yang kedua. Itu dah jadi sebulan 2 kali tu. Kan? Haid boleh datang sebulan 2 kali. Yang orang Melayu panggil haid ni datang bulan, secara kebiasaan haid akan datang sebulan sekali. Itu sekadar kebiasaan. Oleh kerana kebiasaan datang sebulan sekali, maka dipanggil datang bulan. Sebenarnya haid boleh tak datang sebulan 2 kali? Boleh. Boleh datang sebulan 2 kali dengan syarat, iaitu darah datang kemudian berhenti, dia suci itu lebih 15 hari, 15 ke 16 17 ke, lebih 15 hari datang balik. Yang datang tu adalah haid pada kitaran yang kedua, yang kitaran yang seterusnya. Sebab cukup syarat, iaitu syarat dia lebih 24 jam yang datang balik ni. Tak lebih 15 hari yang datang balik tadi ni. Dan dah suci ke 15 hari? Dah 360 jam lebih dah. Maka yang datang tu adalah haid kitaran yang kedua. Boleh. Cuma bila kita nak kira 15 hari kat tengah tu, hati-hati. Kena kira sungguh-sungguh macam mana kira haid tadi tu. Iaitu kadang-kadang datang 6 hari, lepas tu suci 15 hari, datang balik 6 hari, rupanya yang 15 hari yang suci tadi tu tak cukup 15 hari. Sebab pukul tadi. Start suci pukul 5 petang. Maka 5 petang hari ke-15 habis tu 5 petang juga. Jadi hati-hati dari segi kiraan tu lah. Nanti bimbang, dia kata dah 15 hari dah. Dia kira macam mana? Dia kira 1 hari. 1, 2, 3 sampai 15. Sedangkan yang hari pertama tu keluar pukul 5. Maknanya hari yang ke-15 nanti kena habis pukul 5 juga. Tiba-tiba hari ke-15 tu keluar balik tu bukan pukul 5, pukul 3 petang. Maknanya ada 2 jam lagi tak cukup. Jadi maka kat situ hati-hatilah. Hati-hati. Jadi kita lukis sekejap lagi. Sebenarnya senang je dalam bab ni. Jadi yang ni boleh terima tak ini? Sekurang-kurang suci ni. Sekurang-kurang suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Nak kena lukis? Tak payah lukis kot. Sebab saya nak masuk dia tempoh bab nifas sikit. Di antara haid dan haid yang kedua adalah 15 hari suci minimum. Allah, ini berkat ni. Buka gori. Tahu? Orang Kelantan panggil gori, ya. Okey. Color hitam hitam dengan merah. Merah ni haid Gitulah. Boleh. Ini yang permanen ke apa ni? Bukan Jangan yang permanen. 500A. Kalau yang permanen saya tak tahu. Kekal. Buka. Asal susah sangat? Tahu ni susah sangat. Oh ya. Baik. Rendah je. Okey. Ke saya tinggikan yang ni rendah? Mana-mana je lah. Okey. Dah. Baik. Kita ambil di antara 1 sampai 6. 7 sampai berapa? 25 sampai silap. 26 sampai 30. Kita ambil macam ni dulu. Kat sini adalah 2, 3, 4, 7, 8, 9. Okey. 1 sampai 6. Kat sini keluar darah. Haid. Keluar 1 sampai 6. Keluar darah. Merah. 7 berhenti. Jadi kena tulis kat sini 8. 7 berhenti. Maknanya sampai sini je. Ni. Kan? Merah kat sana. Biar dulu. Dah tulis ni. Jadi berhenti. 7 hari bulan berhenti. Sama juga tengok dia punya jam. Berapa 7 hari bulan? 8. Okey, 9. Kita ambil secara umum dululah. Tak payah ambil jam tu lah. Jam tu nanti balik fikir. Kenapa nak kira jam kan? Ambil 7, 8, 9, 10. Berapa hari dah? 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allah, tak cukup lah pula.
Ambil lah 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Baru pergi sini 25. Okey. Tak cukup naik bukit. Jadi, kalau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lepas tu datang balik pada 26 hari bulan. Datang balik. Pada 26 hari bulan, datang keluar balik sampai 30. Jadi 26 sampai 30 ni adalah haid yang baru. Ni adalah haid yang baru. 26 sampai 30 adalah haid yang baru. Ini adalah haid kitaran pertama. Ni kitaran kedua. Walaupun dalam bulan yang sama. Kalau kita ambil bulan Disember, maknanya sebulan tu dia kalau datang 2 kali. Yang inilah yang kata ni. Yang ni sekurang-kurangnya 15 hari yang disebut dalam kitab kita. Sekurang-kurangnya 15 hari. Tu je. Senang je. Jadi yang ini lebih. Jadi boleh kita kata haid dia boleh datang sebulan 2 kali. Biasanya sebulan sekali, tapi dia boleh datang sebulan 2 kali jika, sekejap lagi nak kena tulis satu lagi, bab nifas ni susah sikit. Jika ada suci 15 hari di antara 2 cycle. Oh, lupa pula satu lagi. Kalau macam ni macam mana? Ini pelajaran yang lepas. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni, 1 kena tulis 1, 2, 3 kot. Lagi senang untuk faham. Okey. Kalau yang ni kita dah faham. Macam ni macam mana? Kalau dia keluar macam ni. Kalau dia keluar macam ni. 1 sampai 6 sini keluar darah. Lepas tu 7 suci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dekat bawah, atas 12, 13, 14. 15 kat sini kan. Kalau dia keluar bermula 22, keluar balik, haid kitaran yang kedua kan. Settle. Jarang tulis duduk. Bukan jarang, tak pernah lagi. Seumur hidup. Okey. Jadi biasa berdiri. Okey, macam mana kalau macam ni? Kat sini. Ini suci ni. Tengok terbalik dah. Ni suci ni. Yang ini keluar balik dekat sini. Sini keluar balik. Dia suci 14 hari je keluar balik. Keluar balik. Sebab dia tak boleh, dia boleh jadi haid kitaran yang ini tak? Ni haid. Boleh tak? Ni jadi kitaran yang sama, yang ini. Boleh tak? Tanya, tu soalan tu. Boleh tak yang datang balik ni jadi kitaran ini? Dia punya alasan tu yang penting. Tak, alasan tu yang penting. Jawapan. Suci tak cukup. Alasan pertama. Alasan kedua? Boleh tak kalau ni nak gabung juga, paksa? Tak boleh. Kalau gabung dia jadi berapa? 21 hari haidnya. Mana boleh macam tu? Jadi dia adalah istihadah. Okey. Jadi bila dia istihadah, kalau kata dia 16, 17, 18, katalah 19 dia berhenti balik kat sini. Ni berhenti balik. Ini keluar darah. Darah ni merah. Keluar darah merah saja sebut keluar darah. Tak tulis haid lah. Saya tulis merah. Okey. Macam ni. Mana yang haid? Ada haid tak? Sedangkan tak cukup ni. 14 hari je. Tak cukup sekurang-kurang suci. Tak cukup sekurang-kurang suci. Iaitu 14 hari sahaja. Hari ke-15 sepatutnya suci lah. Tiba-tiba keluar darah balik. So, jangan cakap haid, keluar darah balik. Keluar balik hari ke-15. Lepas tu 16, 17 keluar sampai 19. Maka cukupkan sekurang-kurang suci. Haidnya 16 sampai 19. Ini adalah istihadah. Ini nama istihadah. Istihadah. Sebab mesti kena cukupkan sekurang-kurang suci. Walaupun apa yang terjadi. Istihadah dihukum suci. Istihadah dihukum suci. Jadi, yang datang hari yang ke-15 adalah
Istiadah. Okey. Sebab nak mencukupkan sekurang suci. 22 baru haid. Jadi kat sini dia kena mandi semayang tak? Semayang mandi tak? Sebaik. Tak kena jegat. Asal pula nak mandi? Panas ustaz. Tu dah cover line cemerlang dia panggil. Cover line kena pandai juga. Panas mandilah. Oh ya ke? Tak apa mandi tu. Mandi wajib tak payah sebab istiadah. Yang ini yang dia kena haram semayang. Ini adalah haidnya cuma 1, 2, 3, 4 hari sahaja. Okey, kalau kita ambil yang contoh yang ni pula, jika dia keluar dekat sini darah, dia keluar di sini 15 hari ni kan. Dia keluar di sini, dia berhenti dan dia keluar di sini. Sini. Keluar darah balik di sini. Ini cerita lain lah pula. Dia keluar darah 6 hari. Kemudian suci sampai 15 hari. 15 hari bulan 15 hari daripada hari pertama. Keluar balik kat sini. Darah apa? Dia adalah istiadah juga kan? Ke dia apa? Ni keluar kat sini. Hari yang ke-16. Kita ambil kalau 1 hari bulan, hari 1 hari bulan hingga 15 hari bulan, kita ambil penuh macam tu lah. Jangan cerita yang pukul-pukul lagi dulu. Ambil umum dulu. Jadi 16 tu keluar balik. Ini suci. Ini suci. Ini keluar balik. Okey. Boleh tak hari ke-16 ni nak jadi haid kitaran ni? Tanya tu soalan juga tu. Soalan takut bunyi macam ngajar. Bukan ngajar, soal. Boleh tak yang hari ke-16 ni, walau dia suci ni, dia kering ni, hari ke-16 boleh tak nak gabungkan dengan 6 hari ni? Tak boleh sebab kalau dia gabung jadi haidnya 16 hari kan? Boleh dalam masa 15 hari haid 25-24 jam dalam masa 15 hari. Dalam masa 15 hari. Jadi yang ini kalau nak jadikan dia haid kitaran yang ini tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jika jadikan juga dia jadi 16 hari, mustahil. Kalau nak jadi kitaran kedua, next cycle tak boleh juga sebab tak suruh cuci. Jadi di antara sini yang keluar ni, sampai kat sini tadi. Sampailah sini 22. Sampai 22. Itulah waktu confirm istiadah. Bermula sini 16, kalau kita ambil bermula sini yang keluar balik tu sampai 21 yang keluar ni confirm istiadah. Sebab dia tak boleh jadi kitaran yang sebelum dan dia juga tak boleh jadi kitaran yang seterusnya. Tapi kalau macam ni, macam mana? Kalau macam ni, dia keluar kat sini. Dia keluar kat sini. Dia keluar kat sini. Maknanya suci dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari je. Lepas tu keluar balik kat 15. Lepas tu kita ambil contoh berhentilah. Maknanya haid je kitaran yang ini. Nampak? Beza sikit aja. Jika dia keluar hari ke-15, dia jadi kitaran yang sama dengan maksud haidnya 15 hari. Jika dia lajak pergi, maksudnya tak keluar 15, dia kat sini keluar 16, dia jadi istiadah dan yang ni haid 6 hari aja. Nampak? Sikit je. Beza 1 hari menyebabkan kalau beza awal 1 hari keluar dan berhenti menyebabkan haidnya adalah 15 hari, termasuk hari-hari yang suci. Maksudnya kitaran ni yang pertama. Lebih je sehari, maksudnya jika dia keluar hari ke-15, kitaran yang sama. Jika dia keluar hari ke-16, dah bukan kitaran yang ini. Dan dia juga bukan kitaran yang seterusnya. Habis tu dia apa? Istiadah. Haidnya 6 hari je. Nampak? Dengan 1 hari je. Ini dengan ni je. Sini je beza dia. Menyebabkan haidnya mungkin jadi 15 hari dan haidnya mungkin jadi 6 hari. Dengan 15 dengan 16 punya hal je. Keluar dekat 15, lepas tu berhenti, haidnya 15 hari. Keluar kat 15 tak keluar, 16 baru keluar, haidnya 6 hari je. Tu penting tu. Dan Ustaz, apa beza yang istihadah dulu sebelum haid tu? Tu jauh lagi tu. Ke pergi kelas lain? Kan saya tanya. Dah tanya hari tu. Beza dengan keadaan ni. Itu jauh lagi tu. Biasa tu setahun lebih sikit kot baru masuk. Kalau masuk bab tu, kita ni baru bab darjah 1, itu darjah 4. Langkah terus. Macam mana nak beza dari segi tamyiz? Dari segi tamyiz. Panjang lagi lah, tak boleh jawab. Nak jawab, nak bagi jawapan boleh. Tapi nak terang satu-satu tak sempat. Tak boleh, sebab dia jauh lagi. Kalau kata macam mana nak beza, itu soalan. Bila soalan tu bukan soalan nak jawapan untuk diamalkan, bukan. Untuk ilmu, itu tak boleh, panjang lagi. Kalau nak settle sekarang boleh. Iaitu dia dah telah berlaku, sekarang nak tahu berapa hari haid. Bagi tahu maklumat kita kira, tapi penerangan tak boleh beritahu. Sebab panjang lagi, kena lalu satu-satu. Ikut step. Dari segi datang istihadah dulu baru haid,
kena faham bab tamyiz dulu. Sebelum faham bab tamyiz, kena faham bab color dulu. Lepas faham bab color, bab tamyiz, baru boleh. Kalau tidak, dia bercelaru lah. Bercelaru. Okey, nak bangun balik lagi ni? Duduk kejap ni. Sebab kita masuk bab yang susah. Okey, habis lah. Pukul apa dah? Oh, baru 50 minit. Jadi kesimpulannya, syarat haid semua settle dah, iaitu sekurang-kurang haid umurnya 9 tahun Hijriah, 9 tahun Qamariyah, 8821. Itu syarat yang pertama yang kita dah sebelum ni. Syarat yang kedua, sekurang-kurangnya sehari semalam, yang lebih tepat adalah 24 jam dalam masa 15 hari. Yang ketiga, sebanyak-banyak haid adalah 15 hari walaupun tidak berhubung sekalipun. Yang keempat, di antara dua haid tu mesti 15 hari kat tengah sekurang-kurang. Banyak ada ni tak? Ada tak kat bawah ni banyak? Oh, tak tulis, dia tulis bawah lagi. Jauh lagi. Nah, jadi sebanyak-banyak suci berapa hari? Sekurang-kurang di antara dua haid, sekurang-kurang suci di antara dua haid, dia ada kat bawah. Ini jawapan dia sebenarnya. Tiada. Okey, sebenarnya kat bawah. Tak apalah, kita baca dulu. Kita soal. Sekurang-kurang haid 24 jam sehari semalam. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Sekurang-kurang suci 15 hari. Sebanyak-banyak suci tiada had. Tiada had. Maksudnya dia datang 6 hari, lepas tu berhenti. Itu bila tu? Waktu merdeka gitu. Merdeka keluar haid. Bagi contoh je. Okey. Sekarang ni, lepas pada tu tak keluar-keluar dah. Oh, tak keluar-keluar dah. Lepas tu, baru ni masa time Covid baru ni, tengah banyak dekat Kuantan ni, terkejut. Allah dah banyak dah habis lah. Takutnya pasal keluar balik. Ya Allah, aku dah tak keluar. Kita merdeka betul dah. Berapa puluh? Tahu berapa tahun dah kita merdeka? 63 kan? Selang 63 tahun baru keluar balik. Air lamanya dia suci. Tetap juga yang keluar tu adalah haid. Sebab sekurang-kurang suci 15 hari, sebanyak-banyak tak ada had. Walaupun 63 hari. 63 tahun. Tapi tak ada lah buat lawak itu. Jadi maknanya, kalau kata 6 hari, keluar darah. Lepas tu dia tak datang 2 tahun. Lepas tu keluar balik. Itu adalah haid kerana cukup syarat. Sebanyak-banyak suci, tidak ada had. Kenapa 2 tahun dia tak ada? Biasanya jadi. Iaitu, kadang-kadang sampai 3 tahun. Iaitu apabila dia mengandung. Bila mengandung tak keluar. Bila tak keluar, nanti lepas melahirkan, menyusu pula, tak keluar haid lagi. Lepas, dalam setahun lepas anak umur setahun, baru keluar haid balik. Maknanya dia suci berapa lama tu? Nifas tu tak payah kira lah. Nifas tu bukan haid. Maknanya lama tu. Jadi, sekurang-kurang suci, tiada had. Tiada had. Banyak lama mana sekalipun. Tahun ni, keluar bulan Januari, keluar 6 hari. Januari 2019. Januari 2020 keluar lagi 6 hari. Maknanya dia punya suci tu setahun. Maknanya suci setahun lah. Jangan kata suci setahun mana boleh, tiap-tiap bulan mesti ada. Betul macam mana suci? Tak nak sembahyang? Dah suci namalah suci. Habis tu berapa hari suci kau ni? Suci aku 356 hari lah. Uyo, lamanya. Ya, lama. Sebab suci tiada had. Okey. Jadi 9 tahun Qamariyah, 24 jam dalam masa 15 hari, maksimum 15 hari. Di antara dua haid tu, suci dia minimum 15 hari, maksimum tiada had. Dan yang kelima, bukan selepas melahirkan. Jika selepas melahirkan, namanya nifas. Itu 5 syarat haid yang komplit lah. Cuma, walaupun 5 syarat haid yang komplit tadi, 5 tadi, sebenarnya 3 je yang besar. 2 lagi tu yang kecil. Yang kecil tu maksud yang tak berapa guna sangat. Tapi dia adalah syarat juga, iaitu yang besar adalah 24 jam, 15 hari, 15 hari 24 jam minimum, maksimum 15 hari, suci di antara dua haid 15 hari. Itu yang besar. Yang 9 tahun Qamariyah tu kecil lah, syarat kecil. Yang bukan selepas melahirkan pun syarat kecil. Jadi syarat besar ada 3, syarat keseluruhannya ada 5. Ini kita masuk yang susah sikit. Kita akan masuk bab nifas sikit. Mungkin tak tahulah, pukul 4 lah. Allah. Sempat ke 20 minit ni? Tempoh suci antara haid dan nifas. Yang tadi okey kot kan? Yang tadi settle senang ni. Ini baru darjah 1 ni.
Baru darjah 1. Dia maksimum darjah 6. Ni baru darjah 1 belajar. Sepatut dekat sekolah, ni lah belajar. Darjah 1 belajar yang tadi tu. Yang ni masih ini darjah 2. Yang kita baru nak masuk ni darjah 2 ni. Yang tadi semua darjah 1. Sepatutnya darjah 1, buanglah mana-mana mata pelajaran subjek yang tak berguna tu. Ada ke? Kementerian Pelajaran buat subjek tak berguna? Ada. Apa? Main recorder, guna tak? Music. Tak guna pun. Yang itu stop kejap. Buatlah sebulan sekali ke, setengah jam ke, 40 minit ke, ajar bab tu, bab ni. Untuk kanak-kanak perempuan yang lelaki pergi main sukan ke apa ke. Pandai-pandai lah nak buat. Kau budak-budak mana kerti lagi, darjah 1 kan. Darjah 1 yang perempuan tu ajar yang ini dulu. Ni cukup dah. Yang tadi kita belajar berapa bulan? Bulan juga. 4 bulan tu, yang ni. Darjah 1. Darjah 2, tinggi sikit. Darjah 6, komplit. Kan susah pun. Buangnya nak ambil sebulan tu satu je muzik buang. Tolonglah. Yang lain tu mainlah muzik puas-puas. Mainlah recorder puas-puas. Yang satu je, iaitu apa? Kan ada pendidikan moral. Ada pendidikan moral sekarang? Ada kan? Pendidikan moral. Lepas tu pendidikan Islam. Time pendidikan Islam, orang kafir pergi keluar kan? Pergi buat pendidikan moral kan? Macam itulah juga. Sebulan sekali ada pengajian untuk perempuan. Budak-budak perempuan je. Yang lelaki pergi sukan. Pergi lomba lari. Dia belajar kat sini. Boleh buat. Penting tak kita punya menteri kena Islam? Menteri pelajaran. Penting tak? Bukan jaji Islam. Islam yang faham Islam. Islam saja tak guna juga kalau tak faham. Duk lawan Islam. Penting. Dan bukan faham Islam. Faham tak hukum-hukum Islam? Penting. Jadi kalau macam tu, macam mana nak jadi menteri? Kena ngaji sungguh-sungguh lah. Nak ngaji apa? Habis tu? Macam mana lagi? Cara kedua nak jadi menteri. Suruh orang lain jadi menteri. Macam mana nak suruh orang lain jadi menteri? Kenalah pangkah. Nampak dia akan berkait. Itu akhir sekali tu mengundi fardu ain jadi wajib. Atas tu lah. Atas kaitan tu. Siapa nak jaga Islam? Kalau orang kafir boleh jaga Islam? Orang Islam pun tak jaga Islam. Tiba orang kafir nak harap jaga Islam. Jadi nampak nak cari orang yang faham tu akhir sekali itu yang jadi wajib tu. Wajib bila wajib mengundi, wajib tak? Cerita saya undi pula. Tak apa. Jadi wajib tak daftar mengundi? Umur berapa belas tahun? 18 daftar kan? Wajib ke? Wajib jadi. Ayah dia wajib suruh anak. Macam tu jadi wajib. Dia panggil wajib aridi. Wajib yang terkait dengan sebab yang lain. Dia bukan wajib qat'i. Wajib yang datang kerana perkara lain yang wajib. Jadi penting lah. Kalau tidak, tengok lah. Kenapa umur 60? Ustaz, terima kasih banyak-banyak lah. Saya baru pertama kali dengar. Umur berapa? 63. Dah menopause lah. Baru pertama kali dengar. Kenapa ni? Menteri je. Kalau sebab menteri je boleh ubah, kita boleh ubah. Mana boleh? Ketuk kejap. Minta maaf lah cikgu, saya nak keluarkan anak saya kelas kejap. Ni kelas muzik kan, saya nak keluar. Sejam, 40 minit saya nak pergi hantar dekat ustazah yang lain, dekat rumah ustazah untuk belajar haid. Mampu tak bagi jaga tu? Tak boleh. Jadi macam mana nak buat? Kenalah ada dekat sekolah. Pergi bagi cadangan dekat guru besar boleh? Guru besar mana ada kuasa? Itu yang akhir sekali tu. Semua kena faham agama. Rakyat kena faham agama, kerajaan juga kena faham agama. Kena faham agama. Islam saja tak cukup kalau tak faham. Kena faham. Akhir sekali dia panggil wajib tu. Benda ni penting. Kenapa saya rasa kena sebut benda ni? Sebab saya mengajar benda ni. Dan tension. Orang yang tak mengajar dia tak tahu. Ada ustaz lain kata apa cerita macam tu. Dia tak mengajar tak apa. Cuba kau ajar tengok. Dah lah datang sini cerita benda sama. Pergi Selangor cerita benda sama. Pergi Sabah cerita benda sama. Pergi Kedah cerita sama. Pergi Pahang cerita yang sama. Semua cerita benda yang sama. Ulang. Minggu lepas lagi lah. Pagi tu cerita benda yang sama. Petang tu datang cerita benda yang sama. Ingat senang cakap. Kalau setahun boleh tahan. Dah 6 tahun dah. Tak tahulah sampai bila nak mengajar benda ni. Tak tension. Kita tension, kita ngajar, kita tahulah. Orang kata, ampun, sampai nak cerita pasal ngundi. Ya. Kau tak jadi kau ngajar, tengok. Macam mana masyarakat perempuan, masyarakat muslimat di Malaysia. Macam mana? Oh Allah, macam ni. Terasa tak tanggungjawab? Ke tu dia pasal lah. Kubur masing-masing. Silap-silap. Allah tanya, engkau ada ilmu. Kenapa ilmu tu tak disebarkan? Disampaikan habis dekat Malaysia. Semua muslimat-muslimat tak reti bahid. Kena tanya. Allah tanya nanti. Sebab setiap jawatan yang datang, ilmu yang Allah bagi, dia ada tanggungjawab. Bukan bagi free-free. Ada tanggungjawab. Tanggungjawab tu buat tak? Tak boleh lah nak pergi 300 km jauh tu. 300 km jauh.
para sahabat 1,000 kilometer, 3,000 kilometer daripada Mekah sampai ke China. Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Mekah, daripada Madinah sampai ke China pergi. Ada riwayat mengatakan mati lagi kat situ. Malah ramai sahabat mati di tempat bukan tempat dia. Kenapa? Sahabat Islam. Tiba-tiba 300 km jauh konon, setakat jam dekat Rauk tu kejap je, dekat tol Gombak tu je pun. Saya takut di soal macam tu. Tapi itulah, tension juga. Panas juga. Tapi ajar juga. Panas tu kadang-kadang standard lah. Panas tu mesti kena ada panas. Okey, tempoh suci dia antara haid dan nifas. Dan keluar dengan antara dua haid, iaitu suci. Keluar ni saya dah sebut sebelum ni tak? Masuk keluar. Kecuali kan? Keluar tu masuk kecuali. Kenapa pula keluar tu kecuali? Keluar ni kan keluar. Kan keluar ni nampak pintu. Nampak itu pintu besar, keluar. Tu keluar. Kenapa tiba-tiba dalam kitab kita dan keluar? Tiba-tiba maksudnya kecuali. Sebab masuk keluar adalah tidak masuk. Tidak masuk tu keluar. Tambah imbuhan sikit, tidak termasuk. Tidak termasuk, itulah kecuali. Jadi orang dulu dia tak cakap tidak termasuk, dia cakap keluar. Samalah tidak masuk kan keluar. Kalau tak masuk keluar. Nampak orang dulu cakap. Jadi kata dan keluar dan tidak termasuk. Tidak termasuk ataupun bahasa yang paling moden, dikecualikan. Dikecualikan dengan di antara dua haid, iaitu suci di antara haid dan nifas. Yang ayat yang lebih tepat macam ni. Yang di antara darah dan darah. Okey. Mesti suci 15 hari. Kan? Darah dan darah mesti suci 15 hari. Itu syarat dia, sekurang-kurang suci. Ada keadaan suci tak 15 hari pun darah tu tetap tak boleh semayang juga. Saya guna perkataan tu. Saya tak nak guna perkataan haid. Saya nak guna perkataan darah. Darah keluar, haram semayang. Lepas tu suci 15 hari, kena semayang. Darah keluar balik, haram semayang. Kan? Jadi dua-dua ni darah yang haram semayang. Darah yang keluar, haram semayang. Suci 15 hari, wajib semayang. Keluar balik darah, haram semayang. Haram semayang. Nak guna istilah haram semayang. Dia kata, kalaulah keluar darah, kemudian suci 14 hari, haram semayang. Keluar darah, haram semayang. Suci 14 hari, wajib semayang. Keluar balik, wajib semayang juga kan? Sebab dia kena sekurang-kurang 15. Dia kata ada yang walaupun tak sampai 15 hari, wajib semayang. Tak sampai 15 hari, haram semayang juga. Betul, kita kecuali. Yang kita tahu, ada darah, haram semayang. Tak ada darah, wajib semayang 15 hari. Kemudian ada darah balik, haram semayang balik. Ada keadaan yang ada darah, haram semayang. Tak ada darah tu, tak sampai 15 hari. Contohnya 14 hari. Lepas tu keluar balik, haram semayang juga. Dia nak bagi tahu. Haram semayang juga. Hari yang patutnya hari ke-15 suci, haram semayang juga. Dia kata ada dua keadaan. Tapi bukan haid dengan haid. Kalau haid dengan haid, 15 hari lah. Ini haid dengan nifas. Tu dia bawa tu antara haid dan nifas. Jadi sebab tu saya sebut darah-darah. Saya tak sebut haid tadi. Sebab kalau haid, haram semayang, suci 15 hari, haid balik. Yang itu memang 15 hari lah. Yang ni dikecualikan, iaitu tak disyaratkan suci 15 hari. Untuk darah yang seterusnya tu adalah darah yang haram semayang. Tak disyarat 15 hari. Kurang pun haram semayang juga. Tapi bukan haid lah. Kalau haid mesti 15 hari. Habis tu nama apa? Nifas. Okey. Di antara haid dan nifas. Maka iaitu harus bahawa ada kurang daripada 15 hari. Kurang 15 hari pun haram semayang juga. Kan haram semayang juga bila keluar balik. Okey. Sama ada terdahulu haid daripada nifas. Maksudnya keluar haid, lepas tu keluar nifas. Boleh tak jadi macam tu? Keluar haid, lepas tu keluar nifas. Maksudnya bila keluar nifas, maksud kena bersalin dululah. Boleh tak? Macam mana haid nak keluar dulu baru nifas? Makna masa dia mengandung tu keluar? Nampak? Dia ada soal tu. Kalau ada soal tu maknanya dapat follow lah, walaupun tak tahu. Yang kedua, terkemudian ia jadi daripadanya. Maksudnya nifas, lepas tu keluar haid. Tak syarat 15. Nifas keluar, lepas tu berhenti 2 hari, keluar balik. Dia adalah haid. Tapi ada syarat lagi lah. Ada syarat. Cuma tak syarat 15 hari. Kita akan tengok satu-satu. Yang ni yang satu dulu kot. Yang dua macam tak sempat aja. Okey, gambaran masalah terdahulu haid daripada nifas. Macam mana? Haid dulu keluar, lepas tu nifas. Macam mana? Haid dulu keluar, haid keluar, lepas tu suci, tak sampai 15 hari. Kalau sampai 15 hari, settle masalah.
Haid keluar, lepas tu kita ambil lah, tak sampai 15 hari, suci 10 hari lah kita ambil. Haid keluar, suci 10 hari. Lepas tu keluar nifas. Boleh jadi ya? Boleh eh? Soalan tu lah, adakah yang mengandung keluar haid? Takkan mengandung pun ada haid juga? Jadi macam mana tu? Ketika mengandung, macam ni lah soalan dia macam ni. Ketika mengandung boleh haid tak? Tu dulu. Settle yang ni, settle semua. Ketika mengandung boleh jadi haid tak? Ketika mengandung. Kalau di awal ada juga yang ada, tapi ni dah. Jap. Saya tak sebut darah sebut haid. Yang tadi tu, ayat tu sebenarnya macam ni. Di awal-awal tu memang kadang-kadang keluar darah. Bukan haid. Kita tak cerita darah ya, kita cerita haid. Dia kata awal-awal tu biasanya memang ada keluar darah. Masa dah hujung-hujung, dah 6-7 bulan tu tak ada keluar darah. Saya tak cerita pasal darah, saya cerita pasal haid. Lain. Darah kadang-kadang haid, kadang-kadang istiadah, kadang-kadang nifas. Saya tak cerita pasal darah, cerita pasal haid. Boleh tak ketika mengandung keluar haid? Nampak? Tak boleh. Dekat polisah saya tu, jawab apa? Tak masuk langsung. Allah, kat polisah lagi lah. Buka modul 3-4 helai je. Lepas tu, stop. Tak boleh. Baru je, minggu lepas kat polisas. Dekat UIA, Alhamdulillah. UIA Gambang, Alhamdulillah. Boleh. UIA Kuantan, out. Tak boleh pergi. Sampai situ kena tutup modul. Kena pakai cara kampung lah. Macam mana? Pakai modul konon-konon, kursus lah konon. Tapi tak boleh jam. Dekat UIA Gombak boleh. Boleh. Itu yang tempat yang saya pergilah. Untuk ngajar orang ni. Yang belajar ni semua pensyarah ni. Bukan pelajar. Pelajar tak apa lah. Budak-budak lagi yang mau belasan. Ini pensyarah ni. Yang pensyarah yang ada 8 anak. 9 anak. Baik. Jadi, sekarang ni ketika mengandung boleh ada haid tak? Boleh. Ya. Jika cukup syarat haid. Apa syarat haid? Kurang-kurang 24 jam, sebanyak-banyak 15 hari, suci di antara dua haid tu 15 hari. Jadi boleh ketika mengandung pun boleh keluar haid. Bukan keluar darah Saya ulang balik. Keluar darah kadang bleeding, anak terlalu aktif, keluar pula 3 jam. Tu isyaddah. Sebab haid dia ada syarat. Syarat dia 24 jam, tak lebih 15 hari. Syarat tu lah. Habis yang setakat keluar kadang-kadang sebab mengandung dia ada masalah sikit, biasalah. Anak tu baru nak membesar, dalam sebulan 2 bulan dia akan keluar darah sikit-sikit. Itu sikit-sikit tu 2, 3, 4 jam, 5, 6 jam. Itu adalah istiadah. Sebab haid 24 jam. Jadi yang kita kira ni haid sungguh. Boleh keluar? Boleh. Mazhab Syafi'i ada. Mazhab Syafi'i ada. Mazhab Hanafi dan Hanbali tak ada. Yang jawab tadi semua kita sangka baik. Mazhab Hanbali dengan Hanafi kot kat sini. Habis tadi jawab. Habis tadi jawab tak ada. Kita sangka baik lah. Ni semua mazhab Hanafi. Masya Allah. Mazhab Hanafi dengan Hanbali lah. Ini mazhab orang Timur Tengah sana ni. Orang Madinah, orang Mekah kot kat sini ni. Mazhab Hanbali ni. Sebab dia kata ketika mengandung tak ada darah haid. Itu mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i ada. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ada. Mari kita tengok dalil ataupun hujah yang mengatakan tak ada dulu. Sebab hujah ada ke hujah tak ada ke, kita kena pakai yang ketika mengandung ada haid. Sebab mazhab Syafi'i. Jadi kita tengok hujah mereka. Mereka yang kata tak ada haid. Hujah mereka yang jawab tadi tu lah. Kita sangka baik lagi. Kita tolong jawab. Ni hujah. Saya tolong, jangan risau. Saya tolong bagi tahu hujah yang mana hujahnya memang ketika mengandung tak ada darah haid. Sama macam mazhab Hanafi dan Hanbali. Iaitu pernah dikisahkan Abdullah bin Umar pernah menceraikan isterinya ketika isterinya tu dalam haid. Cerai. Maka sampai berita ni kepada Nabi SAW. Nabi jawab. Nabi kata, "Oi, jangan macam tu. Rujuk balik." Nabi kata, "Rujuk balik." Okey. Rujuk balik, "Thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan." Nabi kata, rujuk balik, kau dah cerai dalam haid ni. Rujuk balik, isteri tadi tu rujuk balik. Kemudian lepas rujuk, ceraikan dia balik kalau nak cerai dalam ketika suci atau hamil. Suci atau mengandung baru boleh cerai. Ketika haid tak boleh cerai. Tak boleh tu bukan maksud tak jatuh. Tak boleh tu maksud berdosa. Dia panggil talak bid'i.
Itu kena mengaji bab munakahat. Talak dia panggil ada talak yang jenis raja'i. Talak yang boleh dirujuk. Ya, jenis talak tu. Ada talak bain, macam-macam talak. Dan ada sejenis talak namanya talak bid'i. Bid'i itu bid'ah lah. Talak bid'i ni berdosa. Suami yang mentalak isterinya berdosa. Tapi jatuh talak. Okey. Sebab tu Nabi kata Nabi kata rujuk balik. Bila sebut rujuk maknanya jatuh tak? Jatuh, tapi kenapa suruh rujuk balik? Sebab berdosa. Waktu tu berdosa tak? Tak berdosa lagi sebab syariat tengah-tengah jalan. Syariat sedang turun kan, mana sahabat tahu. Jadi Nabi kata kemudian lepas rujuk cerai balik kalau nak cerai ketika suci atau hamil. Maknanya hamil ni suci tak? Suci lah. Maknanya bila hamil tu suci, boleh ada darah tak? Haid? Tak boleh lah. Hujah mereka yang jawab tadi tu. Oh, mantap juga jawab hujah tu. Hebat-hebat orang sini. Saya tolong je bagi tahu. Saya tolong bagi tahu hujah je. Jadi maksudnya Nabi kata kecerai balik dalam keadaan suci. Kalau nak cerai suci ataupun hamil ataupun mengandung. Kalau haid jangan cerai, berdosa. Nak cerai waktu suci ataupun hamil. Sebab suci dengan hamil ni sama je, iaitu suci. Takkan mungkin haid keluar. Itu istilah dia. Jadi maknanya ketika mengandung tak adalah darah haid. Itulah hujah mereka. Dan perubatan moden, doktor-doktor cakap benda yang sama juga. Ketika mengandung, saluran haid akan tertutup. Dia tak akan keluar. Jadi yang keluar tu pasti bukan haid, dia adalah istiadah jika keluar darah. Doktor pun cakap benda yang sama. Kuat lagi. Doktor pun sama. Tu contemporary tu pun sama. Jadi oleh kerana itu mazhab Hanafi dan mazhab Ambali dia kata itu darah istiadah, tak kira lah berapa hari macam mana, sifat macam mana pun. Tak kira lah. Itu bukan hujah yang kita nak pegang. Sebab kita mazhab Syafi'i. Kita nak pegang mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Qaul yang asahnya, qaul yang muktamadnya, bahawasanya perempuan mengandung boleh datang haid jika cukup syarat haid. Syarat haid 24 jam tadilah semua tu. Syarat haid. Okey. Saya rasa tak masuk dah pukul 4 dah. Orang dulu sebut apa kalau berdarah ketika bleeding, berdarah ketika mengandung? Buntit pelanduk. Ya. Buntit pelanduk. Kenapa kenapa tu penting? Saya dulu masa mengaji dulu umur 13 saya mengaji ni. Pada umur 13 ni, pada umur 13 tahun ni saya tak puas hati. Saya cari tok guru perempuan, bidan. Jumpa bidan, tanya dia, kenapa nama macam ni? Kenapa macam ni? Sebenarnya bukan bunting pelanduk aje. Ada yang kata bunting harimau pun sama. Bunting harimau. Ada. Istilah aje tu. Ada yang kata cuci muka. Istilah dia bergantung pada negeri. Darah keluar bleeding tu cuci muka tu, darah cuci muka. Ada yang istilah macam tu. Orang dululah dalam 100 tahun lepas, 200 tahun lepas. Soalannya, kenapa orang dulu cakap macam tu? Bunting pelanduk. Yang pertama, bukan manusia je ada haid. Tu yang pertama. Binatang juga ada haid. Dubuk ada haid. Tahu dubuk? Macam anjing tu. Ada haid. Kelawar ada haid. Tak cari tanya kelawar. Arnab ada haid. Belalang ada haid. Ada. Jundub nama belalang ada haid tu. Bukan semua. Belalang kunyit tak ada haid. Belalang jundub ada haid. Orang hutan ada haid. Ada. Orang hutan tu monyet tu lah. Kita panggil, orang Melayu je panggil orang hutan. Dia bukan orang. Maksudnya monyet lutung jenis tu lah. Nak sebut tak kerti. Orang hutan ada haid. Sejenis mamalia pun ada. Tapi tak mamalia pun ada. Serangga pun ada. Serangga apa, belalang serangga ada haid. Okey. Jadi bila macam tu, itu pertama. Antara yang ada haid adalah pelanduk dan harimau. Dan pelanduk ni dia ketika dia haid keluar tiap bulan ke, wallahualam. Dia suci di antara dua haid dia berapa banyak, wallahualam juga. Kena cari pelanduk dulu lah. Cuma dia ada haid. Yang penting dia ada haid. Dan haid pelanduk ni ketika mengandung pun keluar juga. Sebab tu orang dulu panggil, bila mengandung dia panggil bunting. Orang dulu panggil bunting, mengandung lah tu, bunting pelanduk. Sebab pelanduk kalau mengandung pun keluar haid. Macam mana tak mengandung pun keluar haid, mengandung pun tetap keluar haid juga. Hebat tak orang dulu kan?
Pelanduk pun dia tahu ada haid ke tak. Kita pelanduk pun tak pernah tengok. Tengok dalam TV je pun. Habis kenapa kata bunting harimau? Sebab harimau juga ada haid, yang harimau betina, dan ketika mengandung pun harimau betina keluar haid juga. Jadi kalau orang dulu nak menoreh getah, nak cari tongkat ali dalam hutan, orang dulu 100, 200, 300 tahun lepas, hebatnya nak kita orang kita tok-tok nenek dulu ni. Hebatnya mereka. Sampai kan harimau pun dia tahu ada haid. Kita ni harimau pun tengok kat zoo aja. Diorang harimau pun tahu ada haid. Oh, hebat orang dulu. Dan ketika mengandung, garang pun dia tahu keluar haid. Ketika dia nak menoreh dalam hutan ke, nak pergi cari tongkat ali ke, kacik temah ke, nak cari benda-benda macam tu dalam hutan, waktu cari dalam hutan, sekarang tanam. Nak cari akar-akar kayu, nak cari apa-apa ke kan, yang dalam tu nak cari kayu dan sebagainya, dia tengok ada darah dekat daun, dia patah balik. Balik. Sebab ada kemungkinan kadang-kadang pelanduk, kadang-kadang harimau. Harimau pula, harimau yang mengandung. Maka dia garang tu lain macam. Jadi tak jadi lah. Balik. Makan ikan kering pun ikan kering lah. Hari ni kita tak ada duit pun tak ada duit lah. Balik. Hebatnya orang dulu. Bila dia tengok ada darah dekat daun. Okey. Jadi kenapa diistilahkan binatang anak tu macam bunting pelanduk, bunting harimau? Orang dulu punya psikologi kadang-kadang lagi tinggi pada orang sekarang. Psikologi dia samakan pelanduk tu dengan contohnya anak dia isteri dia mengandung, keluar darah. Dia kata apa? Bunting pelanduk ni. Masa tu perempuan waktu tu biasalah tengok pelanduk. Pelanduk ni lincah, aktif, sihat. Jadi anak tu sihat sebagai motivasi bagi ibu dia. Oh, anakku okey. Sebab bila keluar darah, kemungkinan gugur macam-macam tu. Takut, apa jadi ni anak aku, macam mana ni anak aku. Dia jadi stres. Dengan stres menyebabkan jadi masalah lagi kandungan tu. Silap-silap gugur terus. Sebab stres. Sebab tu tak mengandung tak ada stres. Stres dia boleh jadi gugur dengan stres tadi tu. Jadi cara orang dulu cakap macam tu lah. Bunting pelanduk tu, automatik orang perempuan waktu tu dia akan terfikir, oh pelanduk ni hebat, lincah. Jadi anak tu aktif dalam perut, duduk siku terajang sini perut tu. Jadi menyebabkan keluar darah. Jadi senang hati tak dia? Senang, aktif. Anak keluar nanti lincah macam tu juga. Senang hati. Tapi kenapa pula bunting harimau? Harimau kuat tak? Kuat, maknanya anak tu kuat macam harimau. Motivasi. Habis kenapa kata cuci muka? Comel. Orang dulu dia punya pemikiran tahap tu je. Tak ada masuk universiti pun. 300 tahun lepas agak-agak ada tak? Orang perempuan kerja. Tak ada. Tahap dia macam tahap tu je lah. Jadi cakap style orang macam tu lah. Iaitu waktu tu tok nenek kita dulu mana ada kerja-kerja ni. Masuk kerja ni kerja keluar ni lah, akademik ni. Kerja rumah berlambak. Kerja basuh baju, masak, kerja menyangkul tu berlambak. Masuk kerja ni, kerja yang macam keluar macam yang kerja ni. Mana ada. Jadi bila tak ada, tahap pemikiran dia tahap tu je. Jadi bila kata cuci muka tu, dekat dalam tu bayi tu ambil cuci muka. Jadi darah bekas cuci muka tu keluar. Jadi kalau cuci muka anak tu comel nanti. Comel dalam perut lagi cuci muka. Tahap orang dulu padan dah cakap macam tu. Sekarang tak boleh. Ya ke? Mana kau pergi mengaji sampai universiti memanglah tahu mengarut. Tapi dulu dah faham dah. Dia cuci muka, faham dah. Bagi orang dulu dah okey dah. Dah okey. Dia sebagai motivasi. Orang sekarang malah kadang-kadang doktor sekalipun. Dia cakap macam mana? Keluar darah ni, bleeding ni, berbahaya ni. Kena jaga betul-betul. Lagi takutlah, lagi takut. Tak ada langsung psikologi kat situ. Patut psycho lah sikit. Oh, tak ada apa-apa, anak ni sihat ni. Jaga makan ubat ni, ubat ni, insya-Allah anak sihat ni. Biasalah tu keluar. Patut cakap macam tu. Ada doktor yang tak cakap macam tu. Oh, ini anak terbelit tali pusat lah, makan tai lah, apa kan, semua istilah-istilah tu. Ini gugur lah, anak kecil, anak tak cukup bulan, anak kepala kecil, anak macam-macam dia sebut. Jadi ibu lagi stres. Nak makan pun tak lalu. Orang dulu tengok dia punya motivasi. Bodoh-bodoh je dia boleh. Bodoh-bodoh lah istilahnya. Bunting harimau. Bodoh-bodoh je. Oh, semangat makan. Anak aku sihat macam harimau. Padahal bahaya waktu tu. Kandungan ni bahaya. Makan dan makan dan tak stres dan seronok gembira, anak selamat. Tu sedikit. Bukan menakut-nakutkan dengan bahasa-bahasa yang mengerikan. Ni kandungan tak kuat ni. Ini gugur ni. Ni anak kecil ni. Macam-macam dia kata.
Oh anak ni OKU ni. Dia macam-macam. Macam-macam dia kata. Jadi bila macam tu menyebabkan ibu lagi takut. Sedangkan cakaplah yang sebenar doktor je tahu. Cakaplah elok-elok, motivasi inilah sikit. Tak ada apa ni, insya-Allah tak ada apa, biasalah tu. Cuma makan ni, makan berkhasiat, makan makanan berkhasiat, makan ubat ni, ubat-ubat ni, jadi tak ada apalah, biasalah. Patut cakap macam tu. Tapi ada doktor dia takut-takutkan. Tujuan takut-takutkan nak suruh ibu tu berhati-hati. Tapi ibu tu dah menggigil. Sudahlah anakku, lagi tak lalu makan. Sikitlah. Maka beranak ia kemudian daripada putus darahnya, umpamanya tak boleh masuk kat situ. Jadi tak gunalah papan ni balik. Jadi kita maka beranak ia kemudian daripada putus darahnya, apa tulis tu? Putus darahnya kadar sehari semalam atau lebih bukan, putus darahnya 1 saat seumpamanya, kan. Jadi yang ini kita kena berhenti dulu. Tak boleh banyak-banyak. Nanti melimpah. Keluar. Tak masuk dah. Gelas dah penuh. Tunggu, minum sikit-sikit dulu. Habiskan sikit-sikit. Hadamkan sikit-sikit dulu. Proses dulu. Nanti akan datang, baru kita masuk lagi sikit. Macam itulah cara belajar. Kalau banyak terus, akhir sekali, semua tak faham. Baik sikit-sikit, faham. Dan kita akan bahas akan datang nanti, darah dilihatnya dahulu daripada beranak. Haid boleh ada, haid, kemudian beranak, kemudian keluar darah, keluar nifas. Haid 2 hari, sehari suci, tak ada darah sehari. Lepas tu beranak, lepas tu keluar nifas. Yang keluar 2 hari tu haid, nifas. Habis suci di antara 2 darah tu baru sehari. Tak ada masalah, dikecualikan. Dan banyak lagi bahas sebab tu. Jadi kita berhenti kat nombor 1. Nombor 1, maka kan, darah yang dilihatnya dahulu daripada beranak itu darah haid, nombor 1 tu. Wallahu alam. Nampak? Saya masih lagi, kalau kita asal saya masih lagi tak lari lagi, duduk sini lagi. Daripada 4 bulan lepas duduk ini juga. Tak habis lagi. InsyaAllah 6 tahun lagi kita akan habislah mengaji bab ni. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan salatan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. للذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.